Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid Ustazah? Alhamdulillah ya. Jadi insyaAllah hari ini kita teruskan lagi tajuk bijak berkomunikasi tahun 5. Harap murid Ustazah semua bersedia untuk belajar ya. Baik, seperti biasa kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Amin. Baik. Hari ini kita nak belajar bijak berkomunikasi. Apa objektif dia? Jom kita lihat. Yang pertama, Ustazah nak murid-murid Ustazah semua boleh menyatakan maksud berkomunikasi. Yang kedua, dapat menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, mengaplikasikan adab berkomunikasi. Dan yang keempat, menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi dengan tepat. Baik, objektif yang pertama. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Baik, sekarang Ustazah sedang berkomunikasi. Ustazah sedang berhubung dengan murid Ustazah melalui media massa. Melalui elektronik. Kalau komunikasi secara tidak langsung, Ustazah berhubung melalui perantaraan. Contohnya, Ustazah berhubung dengan WhatsApp. Ustazah berhubung dengan Telegram. Kita hanya chat, menulis. Itu dinamakan komunikasi juga sebab kita ada perhubungan dengan rakan kita. Kalau kita telefon, itu komunikasi juga. Kita ada hubungan dengan rakan kita, kita bertelefon, kita bercakap melalui perantaraan. Dan kalau Ustazah bersemuka dengan murid Ustazah dalam kelas, itu berkomunikasi juga. Itu berkomunikasi secara bersemuka. Contohnya murid Ustazah dalam kelas berkomunikasi dengan rakan, bercakap, bertutur. Itu secara langsung, bersemuka. Jadi komunikasi ni maksud dia sangat luas. Bukan saja percakapan, komunikasi juga melibatkan perbuatan perhubungan. Dia menghubungkan di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Melalui, macam saya kata tadilah, WhatsApp-nya, melalui Telegram, melalui telefon, itu semua komunikasi. Jadi ialah satu perbuatan berhubung di antara satu individu dengan satu individu yang lain. Tak kisahlah perhubungan tu melalui percakapan ataupun teks, jadi ada hubungan. Baik. Seterusnya, menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil. Apa hukumnya berkomunikasi ni? Ada dalil dia. Sabda Rasulullah SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik, maksudnya Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Bila kita berkomunikasi, biasanya melibatkan percakapan. Kalau kita type tu melibatkan teks yang kita type lah. Tapi mestinya bermula daripada niat diri kita. Baik, kita lihat. Apa dia hukum dia? Berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa. Seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berhubung dan lain-lain. Jadi kalau berkomunikasi melalui pertuturan, melalui percakapan, kita kena jagalah batasnya. Ia adalah harus, tapi boleh jadi haram kalau kita berkomunikasi dengan cara mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong. Itu dah jadi haram. Baik, kita lihat lagi. Macam mana adab kita nak berkomunikasi dengan orang lain? Contohnya di sekolah, kita nak berkomunikasi dengan rakan kita. Contohnya saya bagi, Assalamualaikum Siti, jom teman saya ke kantin. Kita mulakan dengan salam. Baik,
Adab berkomunikasi. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Apa salahnya? Kita mulakan dengan salam. Kemalu. Ustazah rasa murid Ustazah semua kena amalkan adab salam ni. Jumpa dengan cikgu, dengan rakan, dah lama tak jumpa pergi ke sekolah baru ni kan. Apa salahnya beri salam? Mulakan dengan salam. Salam maksudnya kita memberikan kesejahteraan kepada rakan kita. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Bagaimana kita bertutur dengan rakan kita? Kalau kita biasa bertutur dengan kata-kata yang tidak sopan, ini menunjukkan kepribadian kita memang tak sopan lah. Jadi apa saja yang kita tuturkan, itulah menunjukkan peribadi kita. Baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Bukan saja dengan rakan. Sopan ni dengan ibu bapa, dengan guru, dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, cakap dengan sopan, dengan baik. Seterusnya, berkomunikasi mengikut keperluan. Ini penting lah. Jadi janganlah kita komunikasi tak ada sebab, kita nak bercakap je. Sampai bila cikgu tengah mengajar, kita masih nak bercakap. Itu maksudnya tidak mengikut keperluan. Kalau cikgu berkomunikasi dengan kita, kita beri pendengaran yang baik. Kita dengar dengan cara yang baik. Kita jangan sibuk nak bercakap dengan kawan kita. Waktu itulah kita sibuk nak kacau kawan kita. Ini menyebabkan ketidaksenangan lah di kalangan guru, di kalangan rakan pun. Seterusnya, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Contohnya dalam kelas lah. Kalau cikgu tengah memberikan penerangan, cikgu mengajar, kamu dengar. Beri perhatian. Dan tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Ini penting lah. Kalau bercakap, jangan amalkan sifat bohong. Sekali kita berbohong, banyak kali kita nak bohong. Sebab kita dah jadi seronok apabila kita bercakap tidak benar lah. Dan bila kita bercakap bohong, kalau kawan kita tahu yang kita tu berbohong, akan menyakiti rakan kita. Jadi ini adab berkomunikasi. Kalau secara pertuturan, berdepan dengan rakan kita, berdepan dengan ibu bapa kita, berdepan dengan cikgu kita. Macam mana kita berhubung dengan melalui mesej, WhatsApp-nya, melalui Telegram, sama juga. Kalau kata kita nak berhubung dengan kawan, nak ajak berbincang mata pelajaran, mulakan dengan salam. Assalamualaikum. Type lah. Type dengan kata-kata yang baik. Kalau type mesej, pastikan mesej yang kita type tu sampai. Dan cara mesej kita tu kita bagi tu, biar cara bacaannya lembut. Ada setengah tu bagi mesej kasar. Dan cara bacaan kawannya pun kasar. Jadi perkara yang menimbulkan rasa syak wasangka di kalangan orang yang membaca. Jadi biar mesej kita, pesanan kita, teks kita biarlah orang kata secara berhala, berhikmah dan tidak menyakiti hati orang yang membaca. Baik, kenapa? Apa kepentingannya kita mengamalkan adab berkomunikasi ni? Kalau di rumah kena cakap lemah lembut dengan mak, kalau di sekolah dengan cikgunya secara berlemah lembut, apa kepentingan dia? Baik, kalau dalam masyarakat kita akan memupuk sifat hormat menghormati sesama rakan kita lah, mengelakkan permusuhan dan juga kebencian. Ini penting. Kita kena amalkan satu sikap bercakap dengan secara sopan, dengan lemah lembut, berhemah. Jadi tidak adalah rasa ketidakpuasan, syak wasangka, nak timbul pergaduhan. Kita dah jaga diri kita. Dan seterusnya, apa untuk individu? Kalau kita bercakap dengan kawan dengan cara yang baik, kita akan dapat pahala. Yang kedua, disenangi oleh orang sekeliling dan mengeratkan silaturahim. Apa kepentingan kepada negara? Dapat memelihara kedamaian. Kalaulah masyarakatnya aman, tak ada kutuk mengutuk, tak ada mengata, tak ada mengumpat. Jadi masyarakatnya tak ada rasa orang kata nak bergaduh dan menyebabkan negara akan menjadi aman, damai dan menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Kalau dalam satu masyarakat kita, di sekolahnya, di tamannya, di mana-mana sahaja mengamalkan adab pertuturan yang baik, komunikasi yang baik, maka seluruhnya tidak ada perselisihan faham. Akan berlakulah satu perpaduan. Baik. Dah pun dah habis. Sikit saja tajuk komunikasi ni. Tapi nampak sikit
ia amat bermakna lah sebab kita hari-hari bertutur, ya, kita hari-hari bercakap, ya, terutama ketika kita berada di sekolah, kita jaga hati kawan-kawan kita, ya, jaga tingkah laku kita, jaga percakapan, jangan tengking rakan. Kalau rakan buat sesuatu yang menghilangkan sabar kita, jangan mudah marah, jangan tengking, ya. Kalau boleh kita sabar dahulu, senyap dahulu, fikir, kalau kita cakap macam ni, apa tindakannya? Kalau kita berkasar, apa kawan kita nanti tak nak kawan kita lah. Kita fikir, apa yang kita buat, kita fikir apa yang berlaku selepas ni. Ya, jangan membabi buta, kita marah, kita tengking menyebabkan rakan kita dah tak seronok berkawan dengan kita. Bila menimbulkan pergaduhan, jadi suasana dalam satu kelas, ya, satu sekolah jadi tak seronok. Kita datang sekolah, kita nak belajar dengan cara yang seronok, tapi disebabkan kita suka bercakap kasar, kita suka maki, kita suka mengumpat, menyebabkan satu persekitaran bilik darjah, kawasan yang kita rasa nak belajar dengan baik, jadi tak baik, ya. Baik, jadi itulah pentingnya kita menjaga adab berkomunikasi. Saya ulang sekali lagi, adabnya beri salam dahulu, ya. Pilih kata-kata yang baik, bersopan santun dalam bercakap, mengikut keperluan dan memberi perhatian ketika kita mendengar orang lain bercakap dengan kita, dan tidak berbohong dan tidak menyakiti orang lain. Jadilah siapa? Jadilah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sentiasa bercakap benar, tidak pernah berbohong, bijak. Itulah, ya. Jadi sebagai tugasan kamu, ya, Ustazah nak kamu salin apa maksud komunikasi. Okey, kamu salin komunikasi ni pengertian dia, ya. Seterusnya kamu salin hukum berkomunikasi dan adab berkomunikasi. Okey, salin ke semua adab ni. Baik, Ustazah jelaskan sedikit bagaimana komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa, ya. Jadi kita jangan cakap sesuatu yang tak benar dan kita sengaja berbohong supaya orang lain seronok dengan kata-kata kita, ketawa dengan perbuatan kita, ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Ya, kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopanlah. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Ini pentinglah, ya. Rasulullah kalau bercakap sentiasa sopan, tidak berkata kasar, tidak mengeji. Ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar, ya. Kalau rakan kita tak faham apa yang kita cakap, kita ulang sebanyak 3 kali. Sentiasa bersederhana ketika berkomunikasi. Rasulullah SAW selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Kalau kita banyak cakap pun orang tak suka juga, kan? Jadi kita sederhana sahaja, tak banyak sangat bercakap, tak banyak sangat diam. Itulah sifat yang Rasulullah SAW amalkan, sentiasa bersederhana. Baginda SAW mengingatkan kita, pilihlah antara dua, iaitu yang pertama berkata yang baik, yang kedua jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik, ya. Jadi kalau kita nak bercakap dengan rakan-rakan kita, kalau kita rasa sesuatu tu baik, kita berkatalah. Tapi kalau kita rasa kalau kita bercakap tu membuatkan orang lain rasa iri hati, rasa tak sedap, rasa tak suka dengan percakapan kita, lebih baik kita diam, ya. Ustazah harap semua murid-murid Ustazah bijak berkomunikasi. Jagalah tutur kata yang baik, ya, kerana kita sesama Islam sentiasa mementingkan perpaduan, ya. Jadi sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.